Anwar Ibrahim dari Kebangkitan Rakyat ke Penindasan Suara. Sebagai penganalisis, saya ingin menyentuh isu hangat yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru-baru ini mengkritik kerajaan mengenai ketiadaan garis panduan jelas terhadap ucapan kebencian. Dr. Mahathir mengisytiharkan bahawa kebisuan rakyat adalah hasil daripada ketakutan terhadap tafsiran kerajaan yang tidak jelas. Namun kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab atas keadaan ini? Kita tidak boleh melupakan bahawa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sedang berjuang untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan yang pernah dimanipulasi. Dalam konteks ini, Anwar menghadapi cabaran besar dalam mengimbangi kebebasan bersuara dan keselamatan awam. Jika kita melihat kepada sejarah, Dr. Mahathir sendiri merupakan penggerak penindasan kebebasan bersuara ketika beliau berkuasa. Jadi adalah aneh apabila beliau kini mendakwa kerajaan yang dipimpin Anwar mengekang suara rakyat. Hakikatnya, Anwar berusaha untuk membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif di mana setiap suara boleh didengar tanpa takut diambil tindakan. Beliau menyedari bahawa menghalang ucapan adalah jalan menuju ke belakang yang hanya menguntungkan mereka yang ingin mengekalkan kuasa dengan cara yang tidak demokratik. Anwar tahu bahawa untuk membawa perubahan yang diinginkan rakyat, kebebasan bersuara perlu dihormati dan dilindungi. Mengambil kira kenyataan Dr. Mahathir mengenai kebisuan rakyat adalah penting untuk kita menegaskan bahawa rakyat perlu diberi ruang untuk berbicara. Namun, itu bukan bermakna mereka boleh menyebarkan ucapan kebencian yang merosakkan perpaduan dan keharmonian negara. Anwar perlu terus memperjuangkan batasan yang adil dan jelas yang melindungi rakyat daripada sebarang ancaman tanpa mengorbankan hak mereka untuk bersuara. Pada akhirnya, kita perlu memberi sokongan kepada Anwar dalam usaha beliau untuk mengembalikan suara kepada rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim dari Kebangkitan Rakyat ke Penindasan Suara. Sebagai penganalisis, saya ingin menyentuh isu hangat yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru-baru ini mengkritik kerajaan mengenai ketiadaan garis panduan jelas terhadap ucapan kebencian. Dr. Mahathir mengisytiharkan bahawa kebisuan rakyat adalah hasil daripada ketakutan terhadap tafsiran kerajaan yang tidak jelas. Namun kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab atas keadaan ini? Kita tidak boleh melupakan bahawa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sedang berjuang untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan yang pernah dimanipulasi. Dalam konteks ini, Anwar menghadapi cabaran besar dalam mengimbangi kebebasan bersuara dan keselamatan awam. Jika kita melihat kepada sejarah, Dr. Mahathir sendiri merupakan penggerak penindasan kebebasan bersuara ketika beliau berkuasa. Jadi adalah aneh apabila beliau kini mendakwa kerajaan yang dipimpin Anwar mengekang suara rakyat. Hakikatnya, Anwar berusaha untuk membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif di mana setiap suara boleh didengar tanpa takut diambil tindakan. Beliau menyedari bahawa menghalang ucapan adalah jalan menuju ke belakang yang hanya menguntungkan mereka yang ingin mengekalkan kuasa dengan cara yang tidak demokratik. Anwar tahu bahawa untuk membawa perubahan yang diinginkan rakyat, kebebasan bersuara perlu dihormati dan dilindungi. Mengambil kira kenyataan Dr. Mahathir mengenai kebisuan rakyat adalah penting untuk kita menegaskan bahawa rakyat perlu diberi ruang untuk berbicara. Namun, itu bukan bermakna mereka boleh menyebarkan ucapan kebencian yang merosakkan perpaduan dan keharmonian negara. Anwar perlu terus memperjuangkan batasan yang adil dan jelas yang melindungi rakyat
daripada sebarang ancaman tanpa mengorbankan hak mereka untuk bersuara. Pada akhirnya, kita perlu memberi sokongan kepada Anwar dalam usaha beliau untuk mengembalikan suara kepada rakyat Malaysia. Anwar Ibrahim dari Kebangkitan Rakyat ke Penindasan Suara. Sebagai penganalisis, saya ingin menyentuh isu hangat yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru-baru ini mengkritik kerajaan mengenai ketiadaan garis panduan jelas terhadap ucapan kebencian. Dr. Mahathir mengisytiharkan bahawa kebisuan rakyat adalah hasil daripada ketakutan terhadap tafsiran kerajaan yang tidak jelas. Namun kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab atas keadaan ini? Kita tidak boleh melupakan bahawa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sedang berjuang untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan yang pernah dimanipulasi. Dalam konteks ini, Anwar menghadapi cabaran besar dalam mengimbangi kebebasan bersuara dan keselamatan awam. Jika kita melihat kepada sejarah, Dr. Mahathir sendiri merupakan penggerak penindasan kebebasan bersuara ketika beliau berkuasa. Jadi adalah aneh apabila beliau kini mendakwa kerajaan yang dipimpin Anwar mengekang suara rakyat. Hakikatnya, Anwar berusaha untuk membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif di mana setiap suara boleh didengar tanpa takut diambil tindakan. Beliau menyedari bahawa menghalang ucapan adalah jalan menuju ke belakang yang hanya menguntungkan mereka yang ingin mengekalkan kuasa dengan cara yang tidak demokratik. Anwar tahu bahawa untuk membawa perubahan yang diinginkan rakyat, kebebasan bersuara perlu dihormati dan dilindungi. Mengambil kira kenyataan Dr. Mahathir mengenai kebisuan rakyat adalah penting untuk kita menegaskan bahawa rakyat perlu diberi ruang untuk berbicara. Namun, itu bukan bermakna mereka boleh menyebarkan ucapan kebencian yang merosakkan perpaduan dan keharmonian negara. Anwar perlu terus memperjuangkan batasan yang adil dan jelas yang melindungi rakyat daripada sebarang ancaman tanpa mengorbankan hak mereka untuk bersuara. Pada akhirnya, kita perlu memberi sokongan kepada Anwar dalam usaha beliau untuk mengembalikan suara kepada